Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sehingga hari ini masih setia bersama di dalam channel ini. Sudah pasti hari ini satu lagi info menarik, satu lagi isu panas yang saya nak kongsi dengan kamu. Berkenaan dengan kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun baru ini satu kejutan besar kepada Muhyiddin Yassin, kepada Mahathir Mohamad, kepada Hadi, kepada Hamzah Zainuddin, bahkan kepada semua pemimpin politik yang mungkin tidak suka dengan Anwar, bahkan kepada mereka juga yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum saya menyampaikan satu isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kerjasama kamu untuk tekan butang like, share video ini kepada ramai orang, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, Anwar, Perdana Menteri Malaysia, telah membuat pendedahan yang paling mengejutkan. Katanya, terdapat bekas Perdana Menteri dan juga bekas Menteri, yaitu Menteri Kewangan, punggah kekayaan berbilion. Setelah saya membaca berita ini, setelah saya berpikir, siapakah bekas Perdana Menteri ini dan siapakah bekas Menteri Kewangan ini? Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Walaupun Anwar tidak menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama orang yang dimaksudkan, namun dia menyebut pihak itu sebagai pernah menjadi Menteri Kewangan dan juga bekas Perdana Menteri. Kata Anwar, ini sebagai maklum balas terhadap serangan yang mengatakan seolah-olah pimpinan dalam kerajaan hari ini yang terpalit dalam hal-hal yang sedemikian. Saya nak sebut bahawa sikap kita jelas, negara ini negara hukum. Badan penguatkuasaan diberi kuasa sepenuhnya untuk memantau, katanya ketika memberi amanat khas kepada Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 di Masjid Putra di Putrajaya. Dalam pada itu juga Anwar berkata, pentadbirannya akan meneruskan budaya kesederhanaan, jangan ada pembaziran, memantau semua JLC dan perbelanjaan. Tetapi saya nak nasihat juga rakan-rakan yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan. Perdana Menteri yang tatkala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, bilion ringgit dipunggah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda setakat ini siapakah menurut Anwar Ibrahim ini, di mana terdapat bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan yang telah memunggah berbilion ringgit duit? Katanya, beliau nak nasihatkan bahwa kerajaan hari ini akan memastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya, kata Anwar tanpa memperincikan dakwaannya. Untuk rekod, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berdepan perbicaraan atas pertuduhan jenayah pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram yang melibatkan Yayasan Akal Budi. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi telah membebaskan Zahid daripada satu lagi perbicaraan yang melibatkan 33 pertuduhan kes rasuah sistem visa asing VLN. Pemimpin PN yang antara yang lantang mengkritik pentadbiran Anwar. Perdana Menteri juga mengulas apabila ada yang mengatakan kepadanya bahwa perkara yang lalu biarlah berlalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Menurut Anwar Ibrahim, siapakah bekas PM ini ataupun bekas Menteri Keuangan? Saya percaya apa yang bermain di pikiran saya mungkin juga bermain di pikiran kamu. Sekiranya kita mempunyai pendapat yang sama, Anda boleh komen di bawah siapa yang saya pikir
dan yang kamu pikir juga. Teruskan bersama di dalam channel ini. Mari sama-sama di dalam channel ini untuk isu semasa, isu hangat daripada channel ini. Tuan-tuan dan bapak semua, salam sejahtera Malaysia. Ini barulah satu lagi isu hangat menjadi tanda tanya ramai orang. Setelah kerajaan perpaduan yang dibentuk hari ini, antaranya yang membentuk, menyokong kerajaan perpaduan, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Barisan Nasional, daripada GPS, daripada GRS, Warisan, dan beberapa parti yang lain. Sudah pasti pihak pembangkang, terutamanya Perikatan Nasional, yang sentiasa mengkritik, sentiasa menyerang kerajaan perpaduan hari ini, di mana menyerang pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan perpaduan. Contohnya Zahid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim sendiri sebagai Perdana Menteri dan juga Ketua Pembangkang. Mereka kata dulu Zahid cakap tak nak menyokong DAP, no DAP no Anwar, tapi pada akhirnya beliau telah bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya telah bergabung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi kerajaan perpaduan, menjadi salah satu pemimpin yang tertinggi, yaitu sebagai timbalan Perdana Menteri. Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk sentiasa bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan tekan subscribe. Anda semua memang terbaik. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi isu hangat, di mana satu persoalan yang sangat rahasia di antara PKR dan UMNO. Di antara PKR dan UMNO. PKR akan hadir Perhimpunan Agung UMNO, tanda tanya. Biro Politik memutuskan jika dapat jemputan kenyataan daripada Rafizi Ramli, yaitu timbalan Presiden PKR. Biro Politik PKR akan membuat keputusan sekiranya menerima jemputan untuk menghadiri Perhimpunan Agung UMNO PAU pada bulan depan, kata timbalan Presiden Rafizi Ramli. Pun begitu, dia memaklumkan setakat ini PKR belum mendapat jemputan tersebut daripada UMNO. Sebaliknya, dia meminta soalan itu ditujukan kepada Saifuddin Nasution Ismail, kerana surat menurat ditujukan kepada Setiausaha Agung PKR itu. Setakat ini belum dimaklumkan dan belum ada notis mesyuarat Biro Politik PKR, katanya. Menjawab soalan adakah pemimpin PKR akan menghadirkan diri ke Perhimpunan Agung UMNO itu jika diundang, Rafizi akhirnya berkata perkara itu akan diputuskan secara bersama di peringkat parti. Tak usah terburu-buru. Kalau dapat jemputan, prosesnya ialah akan dibawa ke Biro Politik dan Biro Politik akan buat keputusan. Saya tunggu kalau perkara itu telah dihantar secara rasmi, jelas Rafizi Ramli. Sementara itu, menyentuh mengenai kesan perkembangan terkini COVID-19, di China, Rafizi Ramli yang juga merupakan Menteri Ekonomi memberi jaminan bahwa kerajaan akan terus melindungi dan membantu industri kecil dan sederhana dalam negara. Antaranya ialah kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik bagi pengguna domestik dan IKS. Sudah tentu kena pantau dengan teliti. Rantaian nilai kena tengok dengan terperinci, kerana ia akan bermula dengan pengimport sama ada berlaku sesuatu di China atau negara lain. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, kita dapat melihat bahawa Rafizi Ramli sedang menjalankan tugas dengan baik. Bagaimana pula dengan kenyataan kritikan daripada Wan Saiful yang dilihat lantang, yang dilihat sangat aktif mengentam Rafizi Ramli, terutamanya Rafizi Ramli. Jadi ini satu kejutan juga kepada Wan Saiful Wanjan, saya rasa, dengan satu lagi kenyataan Rafizi Ramli bahwa beliau ini memang menjalankan tugas dengan baik. Jadi berita hari ini tuan-tuan dan bapak semua, PKR akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. Biro Politik akan putuskan jika dapat jemputan kenyataan daripada Rafizi.